بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seseorang muslim kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara, yaitu orang yang telah berkahwin yang berzina, orang yang membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad yang berpisah daripada jemaah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita masih lagi dalam membicarakan berkenaan dengan hadis yang ke-14, yaitu hadis berkenaan dengan penjagaan, pemeliharaan darah seseorang muslim. Dalam hadis ini sebagaimana yang telah kita maklum, walaupun kita berkenaan dengan penjagaan ataupun terpeliharanya, dilindungi darah orang muslim, seseorang muslim itu, tetapi sebenarnya dia mengisyaratkan kepada terpelihara kehormatan agama. Macam sini terpelihara darah, kecuali dengan beberapa sebab itu. Tetapi selagi mana seseorang muslim itu tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan darah dia itu tidak terpelihara, maka selagi itulah darah dia terpelihara. Begitu juga dengan terpeliharanya nyawa, agama, maruah, kehormatan dan sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ni, iaitu ad-daruriyatul khams, iaitu akal dan juga harta. Dia berkait dengan kesemuanya. Dan sebelum ni kita telah bincangkan berkenaan dengan kedudukan hadis, makna umum, uraian dan juga sedikit daripada kesimpulan hadis ini. Dan malam ini kita kesambung pula berkenaan dengan kesimpulan kepada hadis ini. Baik. Jadi kita sambung kepada perbincangan minggu sudah, iaitu berkenaan dengan kesimpulan yang boleh diambil daripada hadis ini, kesimpulan ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Iaitu di antara kesimpulan daripada hadis ini, yang mana ulama ambil, walaupun hadis ini hadis yang ringkas, tetapi dari segi pengajaran dia sangat luas kepada kita. Itu di antara apa yang boleh kita ambil daripada hadis ini, iaitu Islam, syariat agama ini sangat menekankan kepada perkara-perkara yang mendorong kepada kesatuan, mendorong kepada kesepakatan, dan juga menjaga masyarakat Islam daripada segala bentuk perpecahan. Mana hadis ini dia nak menghalang daripada berlaku perpecahan di kalangan umat manusia, khususnya umat Islam. Tak seru supaya orang Islam itu berpecah belah, nak suruh bersatu. Dan hasil daripada kesatuan itulah akan membentuk kekuatan kepada umat Islam. Sebab itulah di dalam hadis ini mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukuman yang keras terhadap perzinaan, pembunuhan, murtad, dan juga bid'ah, iaitu khususnya bid'ah yang mukaffirah,
yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama. Sebab apa? Sebab perkara ni semua membawa kepada perpecahan. Jadi di dalam hadis ini kita tengok mana Nabi SAW kata darah seseorang Muslim itu menjadi halal kerana salah satu daripada 3 sebab ni. Yang pertama zina, yang kedua bunuh orang, yang ketiga murtad. Keluar daripada jemaah, berpisah daripada jemaah. Dari segi makna dia tu kita telah huraikan sebelum ni dari segi bahasa tu. Keluar daripada jemaah, apa tu? Yang memisahkan diri daripada jemaah. Jadi ketiga-tiga perkara ni dia boleh membawa kepada perpecahan. Boleh membawa kepada tidak boleh menyebabkan tidak ada kesatuan di dalam masyarakat. Yang mana sebelum ni, di dalam hadis sebelum ni kita telah sebut dah. Mana telah sebut dah di dalam hadis sebelum ini berkenaan dengan kesempurnaan iman, iaitu bila mana seseorang itu dia nak saudara dia memperolehi sebagaimana dia nak diri dia juga boleh benar. Jadi di antara perkara yang telah yang disebut dalam hadis yang lepas, iaitu di antara sifat mukmin yang sebenar, mukmin yang sejati, dia tak sih saudara dia tu ditimpa kesusahan, ditimpa perkara-perkara yang tidak molek, sebagaimana dia tak sih benda tu menimpa diri dia sendiri. Di antara dia iaitu sebagaimana dia tak suka keluarga dia mana dilakukan zina terhadap keluarga dia, terhadap adik dia, terhadap kakak dia, mak dia dan sebagainya, maka dia tidak suka juga buat perkara tersebut kepada orang lain. Jadi dia tidak suka tu sebab apa? Tak suka sebab bila mana seseorang orang lain buat lagu tu terhadap keluarga kita, terhadap kakak kita, terhadap adik kita, terhadap mak kita, kita akan jadi hubungan yang tegar dengan dia, hubungan yang tidak molek dengan dia, dengan orang yang melakukan sedemikian, malah akan menyebabkan perpecahan. Itu hakikat sebenarnya. Mana hakikat sebenarnya? Jiwa manusia ni dia tidak suka diperlakukan sedemikian, mana perkara yang tidak molek itu terhadap kaum keluarga dia. Kecuali kalau jiwa tu telah rosak. Jiwa tu telah rosak kat mana? Nah, bukan sekadar sama teno, sama lelaki pun dia bui. Nah, dia bui. Kalau jiwa telah rosak, kalau jiwa tidak rosak, molek jiwa yang baik, dia tidak akan membenarkan tasik perkara itu dilakukan terhadap keluarga dia. Jadi bila mana dia tak buat terhadap orang lain, sebab benda tu boleh menyebabkan perpecahan. Jadi dalam hadis ini mana Nabi SAW tegaskan hukuman yang keras. Mana hukuman yang keras terhadap orang yang melakukan demikian, orang yang buat amalan ni. Sebab apa? Salah satu punca dia boleh membawa kepada perpecahan sesama umat Islam. Begitu juga dengan pembunuhan. Ini jelas kita maklum. Kalau berlaku pembunuhan akan menyebabkan perpecahan. Balah tu bukan soprekat, kadang-kadang siapa tu keturun dia. Berketurun ni balah. Tak boleh duduk sekali, tak sendik. Tak sendik, tak lesar-lesar kerana satu kes, iaitu satu kes pembunuhan. Ingat pesan anak cucu, ingat bapak nu, anak-anak bapak nu buat gini ke anak-anak kita. Ingat siapa bila-bila. Jadi boleh menunjukkan kepada perpecahan. Sebab tu Islam dia sekat awal-awal. Cara nak sekat tidak memadai dengan semata-mata hukum pengharaman, tetapi sebaliknya dengan pelaksanaan hukum untuk menghalang perkara tersebut, sebagaimana yang telah kita sebut dah di dalam huraian sebelum ini. Dan seterusnya murtad. Murtad ni memang dia boleh menyebabkan pecah belah, tidak akan bersatu. Asalnya bersatu kerana sama Islam, asalnya tidak berlaku perbalahan kerana apa? Sama Islam, satu akidah, berada di bawah bumbung akidah yang sama, tak apa, boleh. Tetapi bila mana akidah tu berbeza, payah dia nak bersatu, tak lagi dah.
Tak boleh. Sama sekali tidak mungkin dapat bersatu bila mana akidah itu tidak sama. Jadi sebab tu Islam halal juga. Hukuman keras juga terhadap orang yang buat sedemikian. Lepas tu perbuatan tersebut dia boleh membawa kepada fitnah, boleh membawa fitnah kepada umat Islam. Begitu juga fitnah kepada orang bukan Islam pun. Sebab bila mana seseorang itu murtad, bermakna dia telah mengkhianati agama. Dia telah menimbulkan mana fitnah terhadap agama dia sehingga menyebabkan orang lain rasa warna tinggal agama tu mesti ada sebab tu. Mesti ada sebab menyebabkan orang hendak ke Islam jadi ragu-ragu. Orang hendak dalam Islam tak kemahlah mana pun jadi longgar. Semakin longgar, semakin kuat keraguan terhadap Islam dengan adanya orang yang murtad daripada agama. Kerana itu murtad tidak dibenarkan di dalam Islam atau dihalal daripada Islam. Tama-tama kalau timbul pula fenomena murtad, pakak murtad, lagi-lagilah. Lagi-lagilah. Kerana menimbulkan fitnah terhadap Islam dan seterusnya membawa kepada perpecahan. Begitu juga dengan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama. Bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang berkait dengan akidah. Setara bid'ah berkait dengan amalan ni pun boleh jadi balah boleh jadi tak satu, boleh jadi masa muka, apatah lagi bid'ah yang berkait dengan akidah. Patut lebih-lebih lagi. Sebab apa? Sebab golongan bid'ah mukaffirah ni, mubtadi' mukaffirah ni, golongan bid'ah terkeluar daripada agama, dia keluar lagi tu dengan anggapan apa yang dianuti oleh orang lain tu, hak sama-sama mendakwa sebagai Islam tu, hak tidak akidah dengan dia tu, dia anggap golongan hak lawan dia tu sebagai golongan yang tak betul. Dia anggap sebagai golongan yang tidak betul, salah, bukan sesat, kafir, dia anggap lagu tu. Memang lagu tu kali jodoh. Golongan mana? Sebab tu di zaman kerajaan Islam dahulu, sama kerajaan Islam dulu kita tengok bermula daripada khulafa yang 4. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sendiri memerangi golongan Khawarij, bunuh apa Khawarij, talak kalian. Sebab apa? Sebab boleh menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam, menimbulkan fitnah kepada umat Islam, mengurangkan kekuatan kepada umat Islam. Jadi Ali sendiri boleh apa-apa tu talak. Tidak. Begitu juga dengan khalifah-khalifah selepas daripada itu. Berat. Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, pokok-pokok tak kira. Hak mana yang melakukan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang terkeluar daripada agama, semuanya dilaksanakan hukum yang keras oleh pemerintah Islam pada zaman khalifah Islam dahulu. Tak boleh. Begitu juga dengan golongan Syiah Rafidah ni pun begitu juga. Tak boleh. Cuma masalah pokok dia ni, dia taqiyah, dia nipu. Dia boleh nipu. Kalau tak tanya kat, kalau pemerintah panggil kat jala, kau kamu percaya lagu ni? Tu. Jadi lepas macam hidup siapa kau angin ni. Apa lain dok bapak Khawarij kau panggil, kalau panggil tanya, betul kau kamu kata orang yang melakukan dosa besar kafir? Memang buat dosa besar kafir. Pergi bunuh selalu. Senang tanya ngaku selalu, bunuh sehingga tak meninggalkan puak-puak ni, golongan yang melakukan bid'ah mukaffirah. Jadi sebab dia menyebabkan perpecahan. Dan benda ni memang kita boleh kelih. Kita boleh kelih di mana-mana pun kita boleh kelih. Kita boleh tengok sebagaimana yang berlaku di Iraq sekarang, di Afghanistan, di Pakistan. Kita tengok mana tak boleh satu, dia menyebabkan perpecahan. Kita tengok, kita kata pelik, kata mana pun ni kodok balik Sunni Syiah, kodok balik. Sedap kita kata ke dia. Itu lah kita duduk dalam pokok dia tu. Boleh kau kita nak beli, nak bersenyak kita. Orang tu kafir terang-terang.
kafir Abu Bakar, kafir Umar. Kita nak sengih gitu ya. Oh, dah gitu. Tak ada sentimen agama sikit apa pun. Tak ada. Sini dia tak buat tu, kita ramai. Dia ramai, dia buat lah. Dia ramai, dia buat. Buat juga, tapi sama-sama dia. Sama-sama kalau saya di universiti. Jadi ambil juga ada seumur. Hari ni ada pula budak UIA telefon. Lagu mana ustaz nak jawab ni? Betul ke tak jawab lagu ni? Masalah berkaitan dengan masalah tu, masalah Syiah. Jadi persoalan itu ada semua. Persoalan untuk memburukkan khulafah, terutamanya 3 khalifah yang awal. Sahabat. Tadi tanya masalah perkataan sahabat. Bapa ya sahabat itu tidak guna dengan makna umum. Kalau kita kata sahabat tu kalau kita kata sahabat tu mana mendapat keredaan daripada Allah, patut kok Nabi kata sahabat juga kok munafik Abdullah bin Ubay itu lagu mana? Sedap juga. Nganga juga kita nak jawab ni. Cuma kita boleh jawab. Kalau demo tak sepakat ahlul bait dengan makna umum, kita pun boleh juga. Begitu cara jawab balik dah. Itu salah satu jawapan. Tapi nak royaknya makna benda tu. Benda tu mana? Pak kita ni kalau kapal tu mungkin tak imbu. Tapi budak-budak di universiti sekarang ni, UN, UIA, kapal tu memang beradak. Beradak dengan perkara ni. Punca dia apa? Punca dia kerana bid'ah mukaffirah ni tidak disekat, tidak dihalang. Tidak dihalang. Apa berlakulah perpecahan? Balik. Duk balik. Sama-sama dia. Sama-sama pokok belajar. Mungkin kapung atau tak ada kapung. Kapung. Ita tak jemput. Tempat ni tak ita pun jemput. Dia mana tempat. Sana budak-budak mengaji semangat. Sama-sama kerah. Sama-sama semangat. Dia jemput lah. Tapi maknanya dia membawa kepada perpecahan, jadi balik. Jadi kerana itulah mana ulama-ulama kita Islam menetapkan benda ni tidak boleh dibiarkan. Mufarriq lil jamaah ni terkeluar, memisahkan diri daripada jemaah Islam, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini tidak boleh dibiarkan. Mesti kena ambil tindakan soal. Kalau dalam hadis ni tak bunuh. Bunuh. Dan inilah yang dilaksanakan oleh pemerintah Islam pada ketika dulu. Sebab tu Islam kuat. Islam jadi gagah. Islam jadi mantap, kemah molek. Sebab apa? Sebab pokok mengucap ni tak ada. Tak ada pokok mengucap ni. Kalau ada pokok mengucap ni, tak kemah Islam. Tak gerak. Kau nak beradak dengan musuh hak keran ni, Zionis ni, Yahudi ni. Kau nak beradak dengan hak tu, nak beradak dengan hak ni pun tak lesah-lesah. Tak cakap lesah nak beradak dengan hak ni. Sebab itulah nak beradak dengan hak besar ni, dia kena beres hak dulu. Kalau tidak, sakit kepala kita. Sakit kepala. Tak susah. Jadi mana perkara ni, ini semua membawa kepada perpecahan. Kerana itulah Nabi SAW sekat benda ni daripada berlaku, dan cara untuk menyekat adalah dengan tindakan yang keras. Kemudian seterusnya hadis ini menunjukkan bahawasanya Islam adalah merupakan gabungan antara agama dan cara hidup. Mana Islam ni bukan semata-mata ibadat hak khusus tu, sembahyang, puasa, zakat, duduk di masjid, bukan sebagaimana sesetengah agama Islam. Bila mana Islam gak hak mana bila mana agama gak, bila mana dikatakan agama, orang agama, ahli agama duduk tempat ibadat, cakap tempat ibadat tu. Agama tak tubik daripada rumah ibadat. Agama sekat gereja. Nak tahu berkenaan dengan agama, nak minta bab agama, nak cara bab agama, di situ. Luar pada tu tak ada agama. Luar pada tu ikut, nak tunggu terbalik ke lagu mana tak ikut. Lepas tu berasa puas, tunggu terbalik lah, tunggu langgar, berasa puas tak. Agi jumpa pula, minta apa dosa. Sebab situ tempat agama. Luar pada tu tak ada agama.
Nak hidup keluarga, kau nak hidup masyarakat, kau nak hidup bernegara, kau itu tak ada agama. Hati itu tidak kait dengan agama. Agama setakat dalam itu. Tidak lagu itu. Islam tidak lagu itu. Islam gabungan antara agama, ibadat dan juga cara hidup. Dari segi akidah, dari segi syariat dan juga dari segi sistem hidup. Sebab tu kita tengok di dalam Islam mana Allah Subhanahu wa taala isyarat. Allah Subhanahu wa taala isyarat din itu merangkumi perkara yang berkait dengan individu dan juga perkara yang berkait dengan kenegaraan. Isyarat. Seperti Allah Subhanahu wa taala isyaratkan din yang berkait dengan makan minum halal haram. Iaitu ketika mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Jadi situ Allah Subhanahu wa taala sebut kesempurnaan agama pada hari itu. Dan ayat yang menyebutkan berkenaan dengan kesempurnaan agama itu, Allah Subhanahu wa taala letak celah-celah ketika membicarakan berkenaan dengan halal haram. Ayat itu nak tengok sebelum dia dan juga selepas dia cara berkenaan dengan halal haram makan minum. Yas'alunaka ma hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Cara kau haram makan daging babi, makan apa tu haram. Patu celah-celah tu buat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama. Tu tengok. Lepas pada tu yas'alunaka ma'adza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Kita berkenaan dengan makan minum juga. Nak cerita situnya Allah Subhanahu wa taala nak isyarat bahawasanya termasuk di dalam din kesempurnaan agama iaitu berkenaan dengan makan minum halal haram, iaitu berkenaan dengan kehidupan individu masing-masing. Halal haram ni tak ada orang pun boleh makan. Tidak kait nanti nak ada negara, nak ada ramah, nak ada anak bini baru boleh makan. Tak, seorang boleh makan. Tu mana kait dengan kehidupan individu. Di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala isyarat juga iaitu berkenaan dengan pelaksanaan hukum had dalam Quran, iaitu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Iaitu penzina perempuan dan penzina lelaki. Sebablah masing-masing daripada dua tu dengan 100 sebatan. Jangan kamu merasa kasihan terhadap kedua-duanya di dalam melaksanakan dinillah, di dalam melaksanakan agama Allah. Pelaksanaan hukum had iaitu sebab orang zina termasuk dalam agama. Mana di situ nak syarat agama ni kait dengan kenegaraan, kait dengan pelaksanaan hukum di dalam melakukan kesalahan. Pak Saibik dengan negara kena buat. Jadi mana dua ayat Quran itu mana isyarat bahawasanya Islam ni kait dengan individu, makan minum, ibadat dan sebagainya. Dia juga kait dengan kenegaraan, kait dengan negara. Mana kait dengan sistem hidup secara keseluruhan. Akidah, syariat, akhlak, ibadat, semua sekali. Kalau tak ada orang itu pada dengan hak agama, pada dengan apa yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis baginda. Pada dengan waktu. Baik. Jadi dalam hadis ini cerita berkenaan dengan pelaksanaan hukum, dan pelaksanaan hukum ini ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita untuk membawa agama. Maknanya kait dengan agama juga ni pelaksanaan hukum.
Jadi sebagaimana masjid penting untuk melakukan ibadat, kita nak buat ibadat, kita nak mengajar, kita nak apa ni, nak dengar orang mengajar, kau nak mari semaya jemaah, dan juga ibadat-ibadat yang lain penting sangat ada masjid. Penting sangat ada masjid. Begitu juga mahkamah dan juga puasa adalah merupakan satu kepentingan di dalam Islam. Untuk apa? Untuk menegakkan segala hukum Islam, untuk menegakkan syariat Islam. Penting, mahkamah, puasa itu penting. Sebab dengan dua ni, dan juga bila mana kedua-duanya berdaulat, negara Islam tu berdaulat, puasa Islam tu berdaulat, mahkamah Islam itu berdaulat, maka dengan sendirinya dia dapat melaksanakan segala ketetapan-ketetapan Islam hak berkaitan dengan kehidupan ramai, berkaitan dengan kehidupan di dalam sesebuah negara. Mana dapat dilaksanakan segala ketetapan Islam, barulah kerajaan itu jadi kerajaan yang sempurna di sisi Islam. Barulah jadi sempurna. Jadi kalau mahkamah pun tidak boleh tegakkan sepenuhnya hukum Islam, tidak berdaulat mengikut kacamata Islam, maka mahkamah itu mahkamah yang tidak sempurna, mahkamah yang tepek, cacat mahkamah. Negara pun begitu juga, cacat sebenarnya, tidak cukup, tidak sempurna lagi. Mana hal ni pun berkait dengan Islam belakang ni, berkait dengan Islam. Jangan kita kata mahkamah tu suku, waktu tak apa sihir dah, waktu tak kait tu, kait dengan agama je dalam masjid je, tak kena. Itu satu kesilapan waktu tu. Sebenarnya mana mahkamah pun sebagaimana di dalam masjid diberikan kuasa mutlak kepada masjid untuk laksanakan ibadat mengikut cara Islam, begitu juga dengan mahkamah pun kena beri kuasa mutlak untuk melaksanakan segala hukum hakam, keputusan mengikut sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam. Jadi kalaulah dipisahkan, tidak disamakan di antara masjid dengan mahkamah, kuasa yang diberikan kepada mahkamah tidak sebagaimana kuasa yang diberikan kepada masjid. Kalau begitu, maka Islam, urusan Islam tidak akan dapat ditegakkan dengan sempurna. Kurang. Mana masyarakat Islam itu masyarakat yang mana Islam dia kurang. Jadi tak boleh kita berasa sedap, kita berasa tak apa dah, aku ni beres dah, selesai ke sempurna molek dah Islam aku ni, boleh pergi semaya baik, boleh puasa cukup 30 hari, tahun raya boleh semaya raya, takbir dah. Lepas tu haji pun 4-5 kali gidah. Pakai dah ni, sempurna dah ni, tak ada apa-apa dah lah. Nak tunggu geria lagi. Kalau mati pun kerja mata rapat dah kira-kiranya, tak rusing. Jangan berasa lagu. Tak sempurna lagi sebenarnya. Mana masing-masing kita orang Islam, kita kena menginginkan, mengimpikan kesempurnaan Islam secara keseluruhan. Biar semua urusan dalam kehidupan kita pergi mahkamah, kita buat urusan dengan polis, kita buat urusan dengan tentera, kita buat urusan dengan kerajaan, dengan menteri besar ke apakah, semuanya mengikut kesempurnaan, mencapai tahap kesempurnaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Sebab kalau mahkamah tidak ikut cara Islam, kita berurusan dengan mahkamah, maknanya tak sempurna urusan kita mengikut kacamata Islam. Kalau kita kerja dengan kerajaan, dari segi makna pemberian daripada kerajaan itulah gaji lah kita kata ni, gaji yang mana ada unsur-unsur syubhat di dalam perolehan yang diperoleh oleh kerajaan boleh perolehan dia, okay? Mana pendapatan kerajaan itu cabut bau, mana kita pun jadi cabut bau juga sikit sebanyak. Cuma keharusan itu ada lah waktu tu, tak apalah waktu tu, keharusan itu ada lah. Tapi kau ke mana ada cabut bau sikit sebanyak, tak sempurna juga. Jadi banyak tak sempurna, banyak tak sempurna dalam kehidupan kita. Sebab kita tak boleh lari. Kita hidup ni atas dunia ni, kita hidup ni, kita bukan semaya dan puasa haji je, bukan waktu saja kita ni. Kita hidup, kita kena berurusan. Muka kita hidup bermasyarakat. Jadi kita hidup ibadat kita buat semaya puasa kita buat ni tak apa ikut cara Islam dah. Lepas tu kita tu luar sikit ya, kait dengan kerja, kait dengan gotu, kait dengan goni, kait dengan gotu. Hatu tu tak ada kita sorang dah.
Ya kena kait dengan orang lain dah. Kait dengan benda-benda lain dah. Kait dengan pihak berkuasa, kait dengan pihak ni, pihak berkenaan. Jadi pihak berkuasa, pihak berkenaan itu dia ikut cara Islam kan tak? Kalau dia tidak ikut cara Islam dengan sendirinya kita buat urusan dengan dia, tidak mengikut ketetapan Islam. Korang dah tu sepenuhnya Islam kita situ. Korang dah tu. Tu. Jadi kita nak memperoleh kesempurnaan di dalam Islam, kita kena usaha fikir. Siapa malas supaya apa? Supaya Islam itu merangkumi semua sekali di dalam kehidupan kita. Dia merangkumi semua sekali. Barulah sempurna. Jadi maknanya daripada sini kalau kita tengok kepada hadis ini, mana pelaksanaan hukum kepada orang yang melakukan kesalahan, mana orang kait dengan mahkamah. Mana mahkamah pun nak Islam, mana kepentingan mahkamah sama sahaja dengan kepentingan masjid di sisi Islam, sama sahaja, serupa je. Lepas tu mahkamah dia kait dengan negara pun mana sama sahaja. Mana kita nak semuanya menepati kehendak Islam, sama pentinglah kok. Kemudian seterusnya adalah hadis ini menyebutkan berkenaan dengan pelaksanaan hukum, dan pelaksanaan hukum ni tidak boleh bertolak ansur, tak boleh. Nak tolak ansur, nak bermudah-mudah, tak boleh. Sebab pelaksanaan hukum ni merupakan salah satu daripada rukun di dalam agama, iaitu rukun syariat agama Islam yang penting, wajib kena laksana, tidak boleh bermudah-mudah terhadapnya. Dia bila siapa masa tak boleh tinggal, tak boleh tinggal. Usaha ke arah pelaksanaan itu mesti kena usaha. Kena usaha sama, mesti kena usaha. Sekadar kita mampu, sekadar kemampuan. Tengok. Selagi kita boleh buat, kita buat. Kita duduk di mana tempat kita? Kita ni sebagai gapo. Jadi sesuai dengan kedudukan kita, sesuai dengan jawatan kita, kita duduk situ, gapo hak kita boleh buat. Setakat hak kita boleh buat. Cuba kalau kita seorang, lepas tu ada orang lain pun nak duduk jawatan yang sama, buat serupa kita, orang lain pun nak buat. Jadi boleh memberi kekuatan, boleh memberi momentum kepada mana pihak atasnya lagi, pihak lebih atas. Seperti contoh kita kata, satu sekolah biasa lah, cikgu besar. Cikgu besar ada fikir agama. Fikir agama. Kuasa hak dia boleh tu setakat dalam sekolah dia. Dia fikir apa mana, setara mana aku boleh fikir untuk nak terapkan nilai-nilai keagamaan di sekolah dia ni. Gapo? Kita kata main suka, moga kementerian tetap ke semua sekolah kena ada main suka. Tak apalah kita main. Tapi main suka, fikir kita nak buat pemisahan antara lelaki dan perempuan. Kau mana mari sekolah nak main suka ni kena pakai molek-molek dulu, pakai tutup aurat dulu. Lepas tu tak masuk tempat dia juga haulah dia sama-sama dia. Cuba kalau masing-masing seorang cikgu besar dia fikir lagu tu. Lepas tu dia fikir nak terap nilai Islam kepada budak-budak 2 minggu sekali, panggil penceramah, panggil ustaz-ustaz mengajar di sekolah. Panggil ustaz-ustaz, beri pendedahan, beri penekanan agama, pemahaman agama pada pelajar-pelajar. Biar budak tu faham, budak pula nak. Dah cikgu besar nak dah, budak pula biar nak pula. Cuba satu sekolah buat lagu tu. Sekolah lain pun fikir buat lagu tu juga. Sekolah lain pun buat lagu tu juga. Boleh 10 butir sekolah. Ganja juga ada atas. Ganja juga. Mana benda tu kita boleh buat sekadar kita mampu. Kita jangan tunggu atas saja. Dia tak kata apa lagi, kita lagi bening. Jangan. Mana kita usaha setakat hak kita boleh mengikut bidang kuasa hak kita ada. Hak diberikan kepada kita. Selagi boleh pergi kita pergi. Selagi boleh pergi kita pergi. Mana pelaksanaan hukum Islam tu setakat hak kita boleh buat. Lama-lama dia kau naik. Kau naik. Lepas tu dengan sendirinya kerajaan pun jadi hak molek dah atas. Sebab apa? Sebab rakyat tu molek. Bila rakyat molek, dia akan nak hak atas tu hak molek. Jadi cara nak terap hak molek itu salah satu cara ni. Dia banyak lagi hak tu. Berdasarkan masing-masing ketua di sebuah mana ketua kita pengurusi lah, CEO ke sebuah syarikat apa, dia buat lagu tu belakang.
Dia buat lagu tu lah. Ni tak tahannya CEO panggil kerja. Mana awak pakai seksi sangat. Rezeki tu boleh tu boleh. Galak kepala tokek. Ni hak cerita ni memang tokek sendiri. Ketua sebuah engineer lah, bahagian wak kapal. Dia jaga dia kepala. Panggil pekerja. Awak ni dulu nampak pakai tutup comel, molek nampak ni. Mana dia ni nampak lagu ni pakai. Rezeki tu bila lagi tu nak pilih saya lagu ni. Sudah kali kepala tu. Tapi mana tokek tu, ketua tu ada fikir. Jadi kalau satu jabatan lagu tu, satu syarikat lagu tu, syarikat lain buat lagu tu, syarikat lain buat lagu tu berlaku. Molek. Molek. Jadi nak pergi tu ke arah pelaksanaan hukum tu, mana biada usaha sama daripada bawah lagi, sehingga sampai kepada peringkat pelaksanaan hukum itu boleh dilaksanakan. Dan bila mana dia boleh dilaksanakan, wajib dilaksanakan, maka mesti dilaksanakan tanpa sebarang tolak ansur, dan juga tidak boleh bermudah-mudah. Kita tengok Nabi SAW sendiri, bukan orang lain, Nabi kita sendiri. Mana dalam kes satu golongan bangsawan tu, anak dia curi. Jadi kira-kiranya nak kena hukum had, potong tangan. Nak minta syafaat, nak minta dengan siapa, nak suruh tolong kira dengan Nabi. Minta melalui Usamah bin Zaid. Itu anak akak Nabi SAW. Kita jumpa Usamah kita jumpa dengan Nabi. Nabi jawab apa? Lau sariqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Kalulah Fatimah binti Muhammad, anak aku sendiri, kalau anak aku sendiri curi, aku kerakkan dia. Mana tak ada kompromi, tak ada tolak ansur di dalam pelaksanaan hukum had. Tak boleh tolak ansur. Mana mesti dilaksanakan bila mana siapa masa dia, dan bila mana syarat sudah cukup. Syarat semuanya cukup. Kalau curi dia ada syarat dia. Tidak boleh potong tangan curi bawah daripada 1/4 dinar. Adalah waktu tu dalam hadis kemudian adalah perincian pula ulama faham pula dalam kitab-kitab fiqh tu. Tapi mana bila siapa syarat dia cukup, siapa masa dia, tidak boleh bertolak ansur. Kemudian pelaksanaan hukum had. Jadi hadis ini cerita berkenaan dengan hukum had, hukum hudud, salah satu daripada pelaksanaan hukum Islam. Jadi moga kita nak Islam berlaku, negara pun nak Islam, kita kena tahulah perkara-perkara ni penting. Jadi pelaksanaan hukum had termasuk dalam perintah Nabi SAW, iaitu mencegah kemungkaran, cegah benda mungkar. Sebab cegah benda mungkar ni kadang-kadang tak ada dengan royak haram tak ada. Dia kena bui agak bui, barulah dia takut. Setara bui hukuman tu lah apa pun buat semacam ngedar ada tu kak. Ramai mana dah kena katu ni, ramai mana dah mati kena katu, cuma tak katu depan-depan. Kena katu depan-depan pak ramai katu dalam stadium, panggil ramai-ramai dia pakat tengok. Dia berasa gerukat lah ni. Barulah takut dah ngedar. Barulah takut. Dalam maknanya setara ada pelaksanaan hukum lah betul pun. Buat semacam kali-kali dia buat. Jadi mana pelaksanaan hukum had ni termasuk dalam perintah mencegah kemungkaran. Sebab itu salah satu daripada nak cegah benda mungkar. Nak cegah zina, nak cegah perbuatan membunuh, nak cegah murtad. Kalau hadis ni, kalau mengikut hadis ni. Begitu juga dengan kemungkaran yang lain. Kemudian kewajipan mencegah kemungkaran tu dia peringkat-peringkat. Sebagaimana Nabi SAW sebut di dalam hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman."
Sesiapa ia tengok kemungkaran, tengok benda muka, dia kena ubah, dia kena cegah. Nombor satu mula-mulanya dengan tangan dia. Kena cegah dengan tangan dia. Iaitu dengan kuasa. Ni kuasa. Dia kuasa tu dia mengikut tahap masing-masing. Ayah kuasa dalam rumah. Kalau tengok dalam rumah hendak buat benda muka, ayah wajib kena cegah. Sebab apa? Sebab ayah ada kuasa. Mana dalam rumah dia, di sekolah tak ada dah. Di sekolah dia kena cikgu, dia tak boleh dah. Nak kena anak dia di sekolah, tak boleh. Sekat rumah. Cegah dengan hikmah sebaik mungkin. Cegah anak dia. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa dalam rumah. Cikgu, dia ada kuasa dalam sekolah, dia kena cegah. Tapi tak ada cikgu cegah tak. Yang mari cari cikgu. Yang mari cari cikgu, hak ternyaya cikgu tu. Tapi kalau nak kira tak, kewajipan cikgu. Kewajipan cikgu. Kuasa dia. Ketua jabatan, ketua sebuah syarikat, dia wajib cegah dalam syarikat dia tu. Tengok pekerja nampak duduk main kisi-kisi sore-sore dalam sore. Dua-dua dalam bilik senyap-senyap, tak ada sebab apa-apa. Panggil. Nampak pekerja tak tutup aurat pakar, dedah situ, dedah sini, panggil. Sebab bawah kuasa dia. Bawah kuasa dia. Begitu juga dengan kemungkaran yang lain. Itu pekat masing-masing. Lepas tu negara kuasa dia. Dia tengok benda muka banyak mana. Ketua negara, pemimpin negara tu, dia tengok. Ni benda muka ni. Itu kewajipan. Kewajipan dia kena cegah mengikut sebagaimana kuasa yang dia ada. Mengikut kuasa hak dia ada. Setakat mana hak dia boleh. Mana kena ubah, kena cegah dengan tangan, itu dengan kuasa. Kalau tidak mampu dengan lidah, rayak, tegur, dengan lidah. Rayak molek. Kalau tak mampu juga dengan hati. Hati tak suka benda itu. Jadi tak suka dengan hati itu apa? Kerana tak ada kuasa. Tak boleh nak buat apa. Tak ada kuasa. Jadi cara cegah dengan hati itu, kita tak suka. Dan kita tak sokong. Jangan disokong. Jangan disokong. Jangan disokong. Program-program maksiat jangan disokong. Tak usah pergi. Dia nak buat ikut dia, biar dia buat. Biar pengajar yang pilih. Orang lain tak pergi. Baru dia mengajar. Dia tak buat dah semula. Dia tak buat dah semula. Ini kan tiket mahal pergi. Kalau pak program agama, tempat orang mengajar, tempat ceramah free. Ada air pula. Dah lah free, ada air, ada kuih pula. Tak pergi tak habis tu. Tapi kalau tempat program hiburan maksiat, tiket beratus-ratus, 300-400. Beratus nak bayar tiket. Tak ada apa-apa, baru je dalam Facebook. Habis dah. Tiket sebulan lagi program habis dah. Tiket. Setahun tu. Patu. Waktu tu tak tidak kata cegah dengan hati dah tu. Buat. Jadi kalau rakyat setara tu, bila KJL akan ada kuasa untuk nak cegah? Bila KJL rasa gagah untuk nak cegah benda-benda muka? KJL mikir nengu KJL. Tebing dia buat kerah tak? Rakyat marah dia pula, mungkin rakyat suka lagu tu. Rakyat suka tu apa tu? Itu keadaan dia. Jadi makna kita hok balik nak supaya Islam itu tersebar merata, Islam itu dilaksanakan dengan sepenuhnya. Kita hok tak ada kuasa ni, kita kena buat sekadar hak kita ada. Salah satunya cegah kemungkaran dengan hati. Tak suka, dia juga tak sokong. Jangan pergi. Hok kait dengan dia program hiburan TV majalah kok jangan beli. Barulah benda tu mampu, barulah benda tu tak hidup dalam negara kita. Dia juga KJL pun memiliki. Boleh kalau kita sekat apa? Moga rakyat pun suka kalau kita sekat. Itu salah satu daripada cara dia. Dia cegah dengan hati ni adalah merupakan selemah-lemah iman. Ni paling lemah. Kalau tak ada, ni pun tak ada. Tak tahulah.
email duk mana tak tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, orang dia tak rasa benci kepada maksiat, benci kepada kemungkaran ni, gapo dia balasan dia? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun fil hayatid dunya. Lahum innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun fid dunya wal akhirah. Orang yang suka benda muka, benda keji, benda luasa di kalangan orang-orang Islam. Dia sendiri tak buat tu. Dia suka. Apalah ikut dia lah, budak-budak nak. Kita nak pergi, moga kita tu bodoh, malu kat aku biarlah budak-budak pergi. Boleh juga ada suka juga budak-budak. Suka. Tu je. Dia tak pergi. Tak pergi pun malu. Malu cucu dia tu. Tak pergi. Suka je. Waktu pun Allah Ta'ala kata azab yang pedih. Azab. Suka baik. Tak suka tu percaya dengan ni. Cegah dengan hati. Tu mana kita nak biar ada. Paling-paling tidak ada keinginan untuk nak cegah benda muka tu walaupun dengan hati. Bagi pihak berkuasa dia wajib kena cegah dengan kuasa hak dia ada. Kalau dia tidak cegah, itu dosa ataupun kesalahan itu ditanggung oleh dia, oleh mereka. Mana usaha mereka tak ada buat untuk ke arah nak cegah perkara-perkara tersebut. Jadi rasanya pada dululah kita sama semula pula. Kesimpulan dia itu insya-Allah kita sama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka